Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan aplikasi Quizzes Quizzes untuk PDPR, pengajaran dan pembelajaran secara remote ya. Okey, mula sekali kita kena buka Quizzes. Okey, kita masuk ke web dia. Kemudian kita login. Okey, kita login. Pastikan kita gunakan akaun MOE kita. Okey, macam ni. Saya dah login masuk dalam MOE. Okey, macam mana kita nak membuat satu quiz untuk pelajar kita? Okay, sebagai contoh, saya nak buat satu quiz untuk subjek PJK, PJPK. Cara yang paling mudah, sama ada kita boleh buat macam ni. Saya dah ada buat beberapa PJPK. Tapi kita juga boleh gunakan yang sedia ada. Kita cuma cari di sini ya, search bar. Okey, kita ada beberapa, ada banyak ni. Okey. Jadi sebagai contoh kita nak ambil yang 3.1 ya, unit 6. Untuk melihat kuis ni, kita boleh lihat dulu sini. Ada 12 soalan. Okey. Okey, sebagai contoh kita nak bagi ini pada pelajar kita. Jadi ada beberapa cara. Kita boleh buat sebagai klasik atau instructor based. Ini yang saya kongsikan dekat, boleh klik link kat sini atas ni untuk cara-cara kita buat secara live ni ya. Tapi kalau kita nak memberikan sebagai kerja rumah, terutamanya kepada kelas-kelas yang belakang yang mempunyai masalah dengan talian internet, kita boleh assign sebagai homework. Cara-cara kita nak buat ialah kita tekan assign homework. Okay, kita letakkan tarikh akhir dia. Sebagai contoh, deadline dia kita nak letakkan pada hari Isnin 23 hari bulan pukul 1 tengah hari Kita boleh nampak 3 hari lagi. Okey. Ataupun kita boleh buat quiz tanpa deadline. Kita boleh nampak sini, jika game tu tak aktif, dia akan expire lepas 6 bulan. Okey. Ini kalau kita ada kelas dekat dalam quizzes. Macam saya punya, saya dah tambahkan kelas. Cuma ada 3, 4, 5, 6. Mereka masuk ni kebanyakannya melalui Google Classroom, bukan melalui quizzes. Tapi boleh, tak ada masalah. Cuma kita pastikan seluruh pelajar tu tuliskan nama penuh dia lah. Baik. Jadi kita pergi kat tadi, mana tadi. Okey. Untuk memberikan dia sebagai homework, kita letakkan tarikh akhir. Dan kita continue. Bila continue, kita akan diberikan satu link ataupun quiz ataupun kod. Okey. Kod ni ialah jika pelajar tu membuka aplikasi quizzes. Link kita boleh share di mana-mana, di Telegram, di WhatsApp. Okey, kalau kita tengok di sini, dia ada bagi link. Link ni dengan nombor ni, kalau kita perhatikan, nombor dia sama. Jadi tak ada beza. Jadi kita copy link dan kita sendkan pada kelas. Okey, bila kita tekan enter ni, dia akan bila kita tekan enter ni, dia akan hantar quiz ni kepada pelajar ni. Okey, lepas ni kita nak tengok apa view pada telefon apabila kita buka link yang cikgu-cikgu bagi. Okey. Okey, baik, ini sambungannya. Okey, kalau kita dah lihat tadi, kita dah buat ni, dan kemudian kita cuba share link, dan sama ada pelajar boleh masukkan kod ni melalui aplikasi quizzes, ataupun kalau mereka tak ada aplikasi quizzes, mereka boleh menggunakan browser.
Okay, kita cuma copy dan kita cuba hantarkan kepada siapa. Contohnya kita hantarkan kepada seorang ni. Okay, pada handphone yang dapat mesej tu, dia akan dapat satu link seperti ini. Jadi apabila dia untuk join, dia cuma perlu tekan dan masuk. Okay, kalau dekat handphone, dia boleh buka melalui browser. Okay, pelajar tu dia kena letakkan nama penuh dia di sini. Okay, dan kemudian dia tekan start. Okay, bila dia start, pelajar ni boleh lihat dia main dengan siapa. Kalau macam dalam kelas, dia boleh lihat dengan kawan-kawannya. Okey, baik. Kalau macam ni, kita tengok soalan-soalan dia keluar. Okey, apakah contoh sukan ni? Ini ialah weightlifting. Okey, bila betul, dia ada bagi notification betul. Dan ini kita boleh setkan kalau kita buat soalan. Pelajar tu boleh lihat skor dia. Okey, tengok soalan ni. Okey. Lepas ni kita fast forward sikit untuk melihat apakah yang kita akan nampak dekat okey, pelajar akan jawab. Kita lihat handphone macam ni ya. Dia tak perlu ada aplikasi, tak perlu Google Classroom. Tapi dia cuma jawab di sini. Okey. Satu cara yang interaktif yang sangat menarik. Okey, ini bila dah habis, dia ada bagi peluang untuk pelajar jawab semula soalan yang salah. Okey, sebagai contoh kita pilih nombor 2, bola sepak ni. Okay, jadi dia boleh naikkan ranking dia. Okay, ini ranking dia. Kalau kita buat dengan pelajar, kita boleh nampak. Baik, kembali kepada komputer kita. Jadi apabila kita nak check pelajar, kita kena masuk dekat quizzes kita. Kita sebagai admin ya. Admin. Okey, kemudian kita boleh buka dekat report. Dekat sini bahagian report, kita boleh lihat apa kuis-kuis yang kita pernah jalankan. Okey, sebagai contoh yang kita buat tadi, ini ada 2 orang dan 42% accuracy. Accuracy ni berapa soalan yang betul. Ini kod dia. Kita boleh tekan sini untuk tengok. Okey, kita boleh dapat nampak Siti Sifir ni dia dah buat 2 kali, 75% accuracy dengan skor dia 5400. Okey, untuk kita tamatkan, sebagai contoh kita pelajar semua dah siap. Okey, ini bawah ni kalau kita pelajar ada 10 pelajar yang join, dekat bawah ni akan ada list. Okey, sebagai contohnya kita tengok kelas yang saya dah buat ni. Okey, 7 jam yang lepas dah tamat, kita boleh nampak pelajar yang dapat markah yang paling tinggi. Okey, dan berapa kali percubaan. Pelajar-pelajar yang ni kebanyakannya ialah dia dapat broken link. Dia mungkin ada masalah dengan line. Okey, tapi at least kita boleh nampak pelajar-pelajar yang mencuba. Lihat, ada 2 kali percubaan, 1 kali percubaan. Okey, macam ni Amirul ni, dia 1 kali percubaan, dia dapat markah yang tinggi, 90%, 1 soalan salah. Okey, untuk melihat soalan-soalan dia, kita tekan dekat question. Okey, kita boleh nampak dekat mana yang pelajar banyak salah. Ke sini.
Okey, untuk kita ambil buat laporan dia, kita kita boleh download. Dia akan download sebagai Excel. Excel ni dia dapat lihat lah pelajar tu pencapaian dekat mana. Okey, tapi saya tak nak download sekarang. Jadi inilah dia cara-cara untuk membuatkan quizzes untuk pelajar sebagai kerja rumah. Sekian, jika ada sebarang soalan ataupun cadangan, bolehlah mesej saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.